أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan, yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Ta'ala menambahkan lagi dan bergandakan lagi nikmatnya kepada kita. Dan insyaAllah pada malam ini akan teruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falembani rahmatullah alaih. Muka surat 204 Wattasi'ata asyara. Betul dah Ustaz Samina. Wasaminata asyara milku mafatihil ardi fahaitsu yadribu ma yadribu yaduhu falahu kanzun wa idza arada haitsu ma yadribu rijluhu falahu ainun in ihtaja wa inama nazala falahu ma'idatun tahdurhu in qasada. Artinya, dan keramat yang ke-18, yakni yang ke-18 adalah orang yang menjalani akan jalan tarekat ahli sufi ini, yakni orang yang menghayati dan mencapai hakikat perjalanan ahli sufi ini, memiliki ia akan anak kunci segala pembendaraan yang di dalam bumi. Maksudnya Allah Ta'ala beri kepada mereka ni dapat memiliki pembendaraan, yakni khazanah-khazanah, kekayaan dan sebagainya yang ada di bumi ini. Cuma tinggal lagi seperti yang kita sebut, seperti yang dijelaskan sebelum ini, mereka ini ada adab. Sekalipun Allah Ta'ala beri anak kunci pada sebahagian mereka itu, dan mereka boleh dengan kurnia Allah dapat mengambil khazanah itu, tapi mereka ini merupakan seorang yang beradab dalam hubungan mereka dengan Allah. Maksudnya sebagai contoh yang saya cerita kisah sebahagian mereka ini yang diberikan Allah kemampuan untuk keluar daripada penjara, tapi mereka tak keluar. Sebab apa? Mereka ni orang yang mempunyai adab yang tersendiri dalam hubungan mereka dengan Allah.
mereka lebih senang menerima perjalanan takdir Allah atas diri mereka. Sekalipun mereka ni diberikan oleh Allah untuk ruang-ruang melupakan diri dan sebagainya, tapi mereka pilih untuk menerima seadanya apa yang diqadakkan Allah atas diri mereka. Itu maksud mereka beradab. Dan demikianlah memiliki khazanah ni, sekalipun mereka ni dikupayang untuk mengambil khazanah-khazanah di bumi ini atau simpang ni, tetapi mereka ini memilih kehidupan seperti manusia biasa kerana adab mereka itu terhadap Allah. Seperti yang kita dengar kisah sebahagian mereka itu, mereka diberikan Allah kemampuan menukarkan tanah jadi emas pun ada. Dan sejarah ini banyak berlaku. Menukar tanah, pasir jadi emas dan sebagainya. Tetapi seperti yang disebutkan tadi, mereka ni orang yang beradab terhadap Allah. Mereka hidup seperti manusia biasa. Maksudnya orang lain kena berusaha nak mendapatkan sesuatu dan dia pun hidup cara macam tu. Dia suka gaya macam tu. Sebab apa? Mereka ini adalah orang yang suka dalam keadaan ubudiyah, menjadi hamba Allah. Dengan arti, sekalipun Allah Ta'ala beri kelebihan doa mustajab dan sebagainya, boleh menukar dengan izin Allah sesuatu seperti tanah dan pasir, bertukar menjadi sesuatu yang berharga, menjadi permata ke, ataupun menjadi menjadi emas dan sebagainya. Tapi mereka tidak mengambil kesempatan tu. Sebab apa? Mereka suka hidup ubudiyah. Maksudnya orang ramai hidup, gitulah mereka hidup. Sebab itu disebut dalam kisah alim ulama yang terdahulu, apabila mereka banyak menginfakkan harta mereka pada jalan Allah sehingga dibimbangi oleh orang rumah mereka ni, sebab banyak diinfak pada jalan Allah ni, sehingga keluarganya tu rasa bimbang, takut jadi fakir, papa dan sebagainya. Bila dilihat kebimbangan yang berlebihan, untuk meredakan baru dia tunjuk. Iaitu dia pergi cebok air dan telaga, pun dia curah, rupanya curahan tu merupakan ketulang-ketulang emas saja. Jadi dia kata, kalau mu nak ambil lah, kalau aku nak aku boleh ambil, bila lama dah aku boleh ambil, tapi aku tak nak ambil. Sebab apa? Nak khabar mereka ini adalah merupakan seorang yang beradab. Aulia ni orang yang pertama sekali mereka lebih suka menjadi hamba-Nya, kehidupan seperti seorang hamba Allah, ubudiyah. Itu sifatnya. Sebab itu kadang-kadang timbul juga fikiran-fikiran lintasan-lintasan fikiran dak bersihat lah, terutamanya golongan-golongan hak dak bersenang dengan perjalanan lintas sahur ni. Dia kata dah, sebab apa Tok Ali ni tidak menukar tanah-tanah ada ni jadi emas ke apa ke, kan senang sikit tu. Banyak urusan-urusan hak dak sesat tu, orang fakir miskin, tak ada orang miskin lagi kalau boleh tukar. Ada je yang nakal, dia pergi mikir macam itu. Maka saya sebut dah bahawa pedoman ni ada pada Nabi. Nabi sendiri diberi pilihan untuk menjadi raja, Nabi tolak. Padahal apa salahnya? Kalau Nabi pilih jadi raja kan senang. Jadi raja, orang patuh belaka, orang taat belaka. Lalu paksa orang supaya terima Islam, kan lebih mudah. Tapi Nabi tak terima. Nabi tak pilih cara tu. Nabi pilih cara biasa untuk berdakwah, menyuruh manusia ke jalan Allah, menghadapi kepayahan, kesukaran, menghadapi ada kalinya sampai ke tahap terjadinya peperangan, sampai ke satu tahap Nabi ni dicederakan sampai patah gigi dan macam-macam lagi. Nabi juga dia beri pilihan untuk menukar gunung Uhud tu jadi emas dan sebagainya. Nabi tak terima benda tu. Padahal boleh ya, apa salahnya? Terima benda tu, tak payahlah untuk pergi minta sedekah, tak payahlah pergi cari duit nak beli senjata ke nak tu, tak payahlah. Tapi nak beritahu kemampuan tu Allah Ta'ala beri, tapi mereka ni tidak mengambilnya kerana mereka nak hidup jalan seperti kehidupan orang dalam ubudiyah. Itu sikap. Jadi sebab kita pernah dengar dulu kainah-kainah ni, bila mereka baca kisah Aulia ni, banyak keramat terbang jalan tahir, dia kata dah apa dah pergi perang di Afghanistan. Dia main gitu lah dah. Tapi kita tahu bahawa seperti yang dasar, seperti yang sah yang saya kata tadi, mereka ni hidup seperti biasa, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Keadaan tertentu, maka berlakulah apa yang berlaku menurut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Keanehan-keanehan yang berlaku tu berlaku. Cuma
Pertama sekali, aulia ini mereka ada adab mereka terhadap Allah dan mereka tidak akan menyalahgunakan benda itu. Yang kedua, mereka lebih suka jalan ubudiyah. Maksudnya menghadapi kehidupan seperti orang lain yang hidup. Kalau orang lain nak dapatkan harta, kena bekerja cari usaha, akhirnya hidup gaji itu juga. Kalau orang lain bila dimusuhi, dicederakan, terkena sakit dan sebagainya, mereka pun nak hidup macam tu juga. Jadi kita beginilah perkara yang perlu kita fahami. Jadi sekarang kita pernah ada contoh nak beritahu. Antara tokoh-tokoh tasawuf ni nak kabur pattern mereka ni. Padahal mereka boleh je kan nak ambil, tapi mereka memilih jalan seperti jalan orang ramai. Disebut dalam kisah-kisah para aulia ni, antara tokoh aulia yang dikenali di negara Mesir itu namanya Zunnun al-Misri. Zunnun ni orang panggil itu bukan nama sebenar dia, nama dia Sauban. Tapi orang gelar dia Zunnun. Sebab apa orang gelar dia Zunnun? Kerana ada cerita. Ada kisah sehingga terlekat gelarang tu kepada dia. Zunnun tu maksudnya pemilik kepada ikan. Pemilik ikan. Bukan toke jual ikan tu. Ni pemilik menguasai ikan. Atau ikan tu jual ikan tu lain. Ni pemilik ikan hidup lagi, nak liar lagi ni. Hak tak ada tu. Hak tu dah jadi kekal lah. Ni ikan liar lagi. Jadi dalam satu pelayaran, dalam satu musafir, Zunnun ni dia menumpang satu kapal, satu bot besar lah. Yang di dalam tu ada sedekah. Tiba-tiba terjadi kehilangan barang sedekah ni. Jadi nak cari siapa dia yang ambil, yang mencuri barang sedekah dalam kapal ni. Jadi akhir sekali orang tomoh ke Zunnun ni. Sebab apa? Hidup senyap, dia seorang dia duduk seorang, duduk dia lagi duduk tepi jauh daripada orang. Jadi orang syok tak ke dia, ni orang senyap nepek seorang. Jadi orang syok ke dia. Orang pun tanpa supervisa ambil lah. Tangkap dia dan ambil tindakan. Lepas tu akhir sekali dia pun bila dia dizalimi, dan sesuai dengan takdir Allah. Selagi kita kena ingat, keramat mana sekalipun dia tidak akan menyanggahi takdir Allah. Itu dua benda yang perlu kita imani. Keramat tu sebagai kemuliaan yang Allah Ta'ala nak beri kepada awliya. Tapi apa-apa pun sebalik semua tu tetap tak lari daripada apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Jangan kita terbabah di situ. Sehingga kita faham keramat ni boleh melanggar takdir, boleh mencarikan takdir, boleh merubah takdir. Tidak. Apa yang berlaku sebenarnya itulah yang sudah ditakdirkan Allah. Cuma Allah Ta'ala zahirkan kepada awliya untuk memberi kemuliaan kepada dia. Sehingga apa yang berlaku tu benda yang luar biasa. Dan Allah Ta'ala nak memuliakan dia. Sesuai dengan nama keramat tu, karamah tu dengan makna kemuliaan. Antara tujuan keramat ni, pertama sekali Allah Ta'ala nak memuliakan orang tu. Dizahirkan perkara yang aneh yang tak berlaku pada orang lain, berlaku pada dia. Jadi satu bentuk kemuliaan. Yang kedua, Allah Ta'ala antara tujuan keramat ni, Allah Ta'ala nak menzahirkan tanda kekuasaan dia. Yang roliknya berlaku gini, tiba-tiba sampai masa dah ikut undang-undang biasa, berlaku di luar kebiasaan. Itu memperlihatkan sebahagian daripada kekuasaan Allah. Itu antara tujuan keramat itu dizahirkan Allah. Baik. Jadi kisah Sauban tadi, Zunnun al-Misri ni, bila dia dizalimi itu, dia berdoa kepada Allah. Bila dia berdoa kepada Allah, maka timbullah ikan. Muncul-muncul ikan timbul di lautan. Timbul dekat kapal dia tu, kabur. Timbul, di muncul-muncul dia tu ada mata-mata, mutiara. Jadi Zunnun pun kaburlah kepada saudagar tu. Sekiranya barang mau hilang tu, kamu nak ambil balik, mau ambil lah. Boleh ambil macam mana mau nak ambil, kau dah mau hilang tu. Jadi orang pun sedar. Orang pun tahu bahawa orang yang disangka sebagai orang jahat ni, yang dituduh ni, rupanya bukan orang biasa. Dia ternyata seorang yang sangat soleh. Jadi lekat Zunnun. Maksudnya, dia dalam keperluan tu, maka dizahirkan Allah. Dalam keadaan tu, padahal Zunnun sendiri, kalau nak jadi kaya, yang ambil situ sudahlah. Yang ambil kaya, dia beli bot sendiri lagi. Dia beli kapal sendiri. Untuk yang tumpang-tumpang orang lah. Tapi tak, dia hidup menjalani sebagai kehidupan hamba Allah. Itu merupakan adab seorang awliya. Ustaz, kalau balik pada yang keramah-keramah belah tadi kan, jadi mana Allah Ta'ala beri dia kunci khazanah. Jadi
kalau kita ambil secara literal, sejarah jadi macam Ustaz sebut, kekayaan dunia semua kan. Ya. Aku ada satu hadis kursi. Tuhan kata, aku ini ibarat satu khazanah yang tersembunyi. Dan aku nakkan benda yang tersembunyi ini diketahui. Maka itu aku buat segala alam semesta ini termasuk manusia. Itu Dari mana apa dia? khazanah tu makna khazanah lain. Ini khazanah sungguh. Tadi khazanah simbolik saja. Khazanah yang dimaksudkan itu adalah rahsia-rahsia aneh tentang ketuhanan. Jadi khazanah tu bahasa isyarat saja dalam kenyataan tadi tu. Adapun khazanah yang dimaksudkan di sini memang harta sungguh. harta. Dan itu termasuk khazanah kekayaan lah. Jadi kalimat tadi tu setengahnya menganggap hadis, tapi setengahnya dipertikaikan kerana sumber periwayatan kita anggap itu kalam ahli tasawuf lah, senang, lebih mudah. Jadi khazanah yang disebut dalam kalam itu bukan bermaksud khazanah kekayaan yang saya maksudkan. Itu khazanah dengan makna rahsia ketuhanan yang tersembunyi. Itu maksud khazanah situ. Jadi dua-dua menggunakan perkataan kanzun, khazanah belaka. Tapi khazanah yang dibincangkan sekarang ni harta sungguh, harta kekayaan. Jadi benda yang berbeza lah. Itu sudut lain, itu sudut makrifat, khazanah makrifat tu. Jadi balik ada pun khazanah yang dimaksud ini memang kekayaan sungguh. Dan mereka ini adalah mereka orang-orang yang beradab. Yang selagi yang perlu kita faham, sekalipun Allah Ta'ala beri khazanah, menguasai khazanah kekayaan kepada awliya ni, tapi mereka ini sebagai sebahagian daripada tuntutan adab mereka ni, itu juga sebahagian daripada ujian untuk mereka. Dengan erti, kalau seseorang awliya tu Allah Ta'ala buka dia khazanah ni, dia salah guna, maka dia akan tanggung beban dia. Itu aspek tu. Maka sebab itulah awliya ni mereka jaga adab mereka dengan Allah, dan mereka tidak akan menyalahkan gunakan benda tu. Contoh macam mana? Contohnya dikaitkan kisah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Ibrahim AS supaya menyembelih anaknya Nabi Ismail, yang dengannya lah kita merayakan Idul Adha tu. Sebab kisah cerita tu disebut dalam setengah kitab oleh alim ulama, kaitannya, punca awalnya, kisah awalnya dikatakan bahawa Nabi Allah Ibrahim ini telah diperlihatkan malakut, yakni kerajaan langit yang terrahsia, yang tersembunyi. Allah Ta'ala kasyafkan dia sehingga nampak apa yang orang lain tak nampak. Lalu nampaklah dia pada segolongan manusia yang melakukan maksiat, yang melakukan kedurhakaan terhadap Allah. Allah Ta'ala nampakkan dia. Lalu bila Nabi Allah Ibrahim nampak mereka ni, hamba-hamba Allah ni melakukan dosa ni, lalu Nabi Allah Ibrahim berdoa supaya mereka ni dibinasakan. Dan doanya mustajab. Dan Allah Ta'ala telah membinasakan kaum itu yang melakukan dosa. Tetapi semua ni ada bentuk dugaannya, ada bentuk ujiannya. Lalu macam mana? Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim membunuh anaknya. Bukan membunuh, menyembelih anaknya sebagai perintah dari Allah lah. Jadi menurut kaitan dengan riwayat atau kisah yang disebutkan itu, membayangkan seperti yang dijelaskan oleh segolongan ulama tentang perkara ini, seolahnya begini: wahai Ibrahim, aku perintah kamu sembelih anakmu ni guna Musa guna anakmu tu. Perasaan tu berbelah bagi. Anak ayah dengan mak ni bandingan anak, hak tu lebih lagi daripada benda lain. Mana-mana hak jadi ayah dengan mak ni, anak dia tu kau tak manglah. Itu naluri Allah Ta'ala jadi gitu dah. Naluri dia gitu dah. Bukan saja manusia, kucing pun gitu, ayam pun gitu. Cegi kaca anak ayam, hak tengok ramah tu, cegi kaca tengok, dia pakoh lah. Sebab apa? Naluri tu Allah Ta'ala letak dah pada dua ibu bapa dengan anak ni, kuat kaitan dia. Ibu ayah ni kaca dia boleh tahan, kaca anak dia alsa. Ataupun sarang uluh ada anak, cegi kaca tengok. Itu dia memang naluri Allah Ta'ala jadi macam tu dah. Jadi difahami dari kisah tadi tu, dugaan Allah pada Nabi Allah Ibrahim, diperintahkan supaya menyembelih anaknya tu.
Seolahnya membayangkan, wahai Ibrahim, tengok orang yang sayang, macam mana sembelih. Sekalipun Nabi Allah Ibrahim melaksanakannya kerana perintah Allah, tapi sebagai seorang manusia, dari sudut dia sebagai Nabi tu satu hal lah, sebagai seorang manusia tetap ada sayang kepada anak tu dan merasa berat. Maksudnya kalau nisbah pada manusia biasa kau tak mudah nak lakukan perintah tu. Seolahnya membayangkan, maka demikianlah kata Allah, hamba-hambaku yang engkau doa supaya dibinasakan tu, hamba-hambaku tu aku kasih ke dia, sekalipun dia buat dosa tetap rahmat aku ada ke dia. Mu doa supaya binasa, sekarang macam mana membunuh orang mesti guna agaknya. Itu seperti yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Jadi nak beritahunya bahawa sekalipun Allah Ta'ala beri kelebihan kasyaf kepada para awliya ni dan kelebihan mustajab doa dan sebagainya, itu ada satu dugaan. Sebab tu mereka ni pun ada adab mereka. Dan menjadi sebab itu jugalah, seperti yang dilaporkan dalam beberapa riwayat, di akhirat nanti apabila berlakunya hari kiamat, umat manusia ini mencari siapa yang dapat memberi pertolongan supaya disegerakan hisab ketika manusia berkumpul di mahsyar. Seluruh manusia daripada awal manusia sampai ke penghujung manusia terkumpul di mahsyar. Jadi bila belum berlakunya perhitungan ni, duduk di mahsyar tu satu azab, satu kesengsaraan. Jadi orang nak pelepah, biar selesai. Kalau kita daripada nunggu ni, biar mahkamah putus lah, senang. Daripada duduk nunggu ni, duduk tebal perut lah, gitulah, kena macam-macam. Maka di mahsyar tu azab, bentuk azab macam-macam. Matahari atas kepala pun ada, yang siapa peluh, siapa tergelang pun ada. Itu gambaran azab di padang mahsyar. Jadi orang nak pelepah benda ni supaya disegerakan hisab. Balasan kediang itu suku kira, biar terlepas ni dulu ni. Nak buat ke mana? Mereka ni mencari-cari orang yang dapat beri syafaat. Antara yang dicari itu Nabi Allah Ibrahim. Maka apa jawab Nabi Allah Ibrahim? Aku bukan ahlinya. Sebab dikaitkan dengan kisah tadi, aku pernah mendoakan satu kaum lalu dibinasakan Allah. Jadi dengan sebab tu menjadikan dia rasa dia bukan ahli, bukan yang dapat memberi syafaat tu. Akhir sekali syafaat tu diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan syafaatul uzma. Demikianlah yang perlu kita. Jadi kesimpulan yang saya nak jelaskan di sini, sekalipun awliya itu diberi kemampuan ini, pertama sekali mereka ada adab. Yang kedua, itu satu ujian juga untuk mereka. Jadi kalau salah digunakan, maka mereka juga akan menanggung kesan dia. Jadi sekiranya seseorang yang diberikan perkara macam ni menyalahgunakannya tu, maka dia akan tanggung. Tidakkah kita dengar kisah Nabi Musa yang tersesat di padang di Sinai itu 40 tahun? Tidakkah itu berpunca daripada doa seorang abid di kalangan Bani Israel yang mustajab? Dia mustajab doa, dan dia doa supaya Nabi Musa ni sesat, dan Allah Ta'ala makbulkan dia. Sesatlah 40 tahun di padang tu. Tapi apa akibatnya pada dia ni? Jadi disitulah ada ujian. Sekalipun Allah Ta'ala beri kelebihan, kalau disalah guna, dia tak ada adab, maka benda itu akan jadi beban, akan jadi masalah kepada dia. Maka demikianlah kita kiaskan dalam kes macam ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalipun telah memberikan khazanah kepada sebahagian mereka ni, memiliki khazanah, tapi mereka ni menghadapinya dengan adab. Dan mereka faham itu satu dugaan, dan mereka tidak akan menyalahgunakannya. Mereka gunakan dalam hal-hal yang perlu dan sesuai. Itu yang saya maksudkan. Jadi janganlah kita fikir mudah-mudah wali boleh buat belaka, senanglah. Dia buat daun kayu jadi rumah belaka kan senang kan. Negeri kan dulu ni kaya raya belaka, ada tok wali seorang. Pokok-pokok jadi ada rumah belaka, tak ada orang miskin. Apa dah buat gitu? Ada kok akal-akal nakal kita ni yang bagi gitu. Tapi kita kena faham disiplin ilmu ni. Kena faham perkara ni, baru kita tahu kedudukannya. Sekalipun diberikan Allah kemampuan tu, tapi mereka ni ada aturan mereka. Mereka ada adab mereka, dan mereka tidak akan guna secara yang salah. Bahkan kalau berlaku salah guna ni, maka mereka akan tanggung kesannya juga, sekalipun diberi kelebihan. Baik, maka apabila dia kehendakinya,
dikehendakinya akan dia. Dan sekira-kira barang yang dipalunya dengan tangannya, dia katok dengan pukul dengan tangan dia tu, di dalam bumi itu, nescaya ia dapat perbendaharaan yang di dalam bumi. Bila dia katok, contohnya, dia beri contoh lah, dia tak katok dengan tangan dia tu, bumi tu, maka keluarlah pembendaharaannya tu. Nak beritahu sampai ke tangga tu di antara mereka ni yang diberikan Allah kemuliaan. Tapi tadilah mereka tidak akan menggunakan secara sewenangnya. Mereka akan mengikuti perjalanan ubudiyah, mereka ada adab, dan mereka ini menjaga rahsia itu. Pembendaharaan yang di dalam bumi, apabila dikehendakinya akan dia, bila dia kena, bila dia berkehendakkan atau dia menghendaki demikian, dia katakkan tangan, keluarlah pembendaharaan bumi. Maksud ada di antara mereka seperti itu dikurniakan Allah. Dan sekira-kira dipalunya dengan kakinya ataupun dihentak dengan kaki, dikatak dengan kaki dia tu, maka dengan kakinya itu, maka terbit baginya mata air. Keluar mata air. Keluar mata air. Jika ia berkehendak akan yang demikian itu, kalau dia nak, dengan izin Allah, dia nak, dia hentak kaki tu, keluar mata air. Sampai begitu. Dalam sejarah kalau kita nak tengok perkara-perkara ni sebenarnya bukan berlaku di kalangan aulia, di kalangan sahabat pun banyak berlaku. Cuma ada orang tanya, kadang-kadang jarang kita dengar sahabat kisah-kisah pelik gini. Dah gua ni wali-wali ni lebih lagi ke? Terutamanya bila kita baca kisah Syekh Abdul Qadir Jalani, keramat dia pelik-pelik lagi. Banyak pula tu. Sehingga membayangkan pada setengah orang ni, lebih dia pula daripada Nabi-Nabi ni. Sampai begitu no. Pertama sekali kita kena faham bahawa tidak ada martabat yang melebihi martabat sahabat. Wali ni tinggi mana martabat mereka pun, mereka tidak akan melebihi martabat para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kerana kemuliaan dan ketinggian kedudukan tu tidak boleh diukur semata-mata dengan perkara-perkara aneh yang berlaku. Tidak boleh diukur. Jadi waktu kita pegang kunci tu. Jangan sampai ke tahap kita meletakkan awliya ni mengatasi martabat para sahabat. Itu salah pegangan. Sikap kita tu salah. Kefahaman kita tu silap. Yang kedua, apa yang berlaku pada sahabat ni banyak juga kisah-kisah aneh, tapi tidak banyak diceritakan. Ataupun kita kurang mengkaji dan mentolaah dan membaca kisah-kisah mereka itu. Cuma saya nak cerita sikit. Antara keramat yang berlaku pada sahabat ni, iaitu Al-Ala Al-Hadrami. Riwayat menyebut Al-Ala Al-Hadrami ni, dia berlaku pada dia seperti yang diriwayatkan, antaranya ada 3 keramat besar yang pernah berlaku pada dia. Pertama sekali, dia boleh jalan atas air. Dia boleh jalan atas air. Bila ni, pada waktu zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar ni, dia nak pergi ke Bahrain. Kerana pada waktu tu di Bahrain masa tu ada kelompok orang-orang yang murtad. Jadi diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar ni. Dan antara yang dihantar ke situ adalah bala tentera ni yang dipimpin oleh Al-Ala Al-Hadrami ni. Jadi dilaporkan dia ni Bahrain pula kan, kena pergi. Dilaporkan dia ni menyeberang tanpa perahu, tanpa kenderaan, lalu jalan air. Satu. Yang kedua, antara kekeramatan yang berlaku pada dia ni, keluar air ni, nak khabar macam ni, nak khabar contoh berkaitan dengan kalau dia hentak kaki keluar air ni, yang lebih kurang bukan hentak kaki lah, tapi ceritanya lebih kurang keluar air, tempat yang tak ada air. Jadi dalam perjalanan dia tu nak pergi ke Bahrain ni, dia telah menempuh satu padang pasir yang dikenali oleh orang Arab. Orang Arab kenal belaka, tahu belaka, tempat ni memang tak pernah orang jumpa air. Maksudnya sudah sedia maklum. Orang Arab tahu tempat tu memang tak ada air. Bukan bukan dia je. Orang Arab tahu dah kawasan tu ada air. Jadi Al-Ala dengan bala tentera dia lalu kawasan tu. Jadi bila sampai ke tempat tu tiba-tiba datang ribut pasir ni.
Datang ribut pasir, maka kenderaan-kenderaan yang membawa bekalan-bekalan dia bercerita temu lagi. Maka tinggallah askar-askar ni. Tak ada bekalan lagi dah. Putus bekalan, air pun tak ada. Lalu nak buat ke mana? Al-Ala Al-Hadrami ni dia mengajak sahabat-sahabat dia ni supaya bersolat dan berdoa kepada Allah. Tak ada habis doa ni. Tak ada habis doa. Antara pengikut-pengikut beliau ni nampak dah ada air. Nampak air. Doa tu dah habis lagi. Nampak ada air. Dan dia pergi tengok ada air sungguh. Ada air sungguh di tempat yang dalam sejarah orang Arab tak pernah ada air. Dan mereka minum sepuasnya. Bukan dia seorang, tentera-tentera lain ni yang dibawa oleh Al-Hadrami ni pergi minum sekali. Bukan seorang ni, ramai ni minum. Tapi yang anehnya, bila mereka ni selesai semua, bila ribut dah reda, maka kenderaan-kenderaan yang berteriak temu lagi tu balik mari semula. Dan mereka pun meneruskan perjalanan. Bila mereka meneruskan perjalanan ni, ada di antara mereka ni yang tertinggal barang di tempat minuman dia, tinggal barang. Maka putar baliklah seorang tadi, tinggal barang ke tempat yang mereka minum air. Bila mereka sampai tempat tu, tak ada dah air tu. Tak ada dah air. Ni banyak berlaku pada sahabat Nabi. Kemudian lagi berlaku pada Al-Hadrami ni, dia hilang, kubur dia hilang. Ni pelik kau ni, kubur hilang. Dia masa dia balik daripada Bahrain tu, ditakdirkan Allah dia habis umur, mati tengah jalan. Jadi sahabat-sahabat dia tu sampai ke tempat yang kering tadi tu, tak ada air. Jadi nak buat mana? Nak mandi, nak sempurnakan jenazah. Sebab dia mati bukan dalam perang. Kalau mati dalam perang, syahid tak payah mandilah. Ni ala balik dah ni, ala balik. Tak kadang amal, dia mati masa tu. Mati biasa. Jadi macam mana nak sempurnakan jenazah dia, nak mandikan dia? Maka diletakkan jenazah tu, maka sahabat-sahabat dia ni pergilah cari air ni. Hak mana ada nak cari air ni, cari air untuk sempurnakan jenazah, cari. Tapi bila balik ke tempat, tengok jenazahnya tak ada dah. Tak ada, hilang jenazah. Dan riwayat menyebut itu salah satu keramat dia lah, jenazah dia hilang. Sebenarnya kisah jenazah hilang ni banyak berlaku di tempat kita. Ada berlaku di kalangan ulama kita ni, ada berlaku kejadian ni. Cuma saya tak mahu khabar orang-orang yang penuh berlaku kejadian. Tapi mati tu tak matilah, tapi jenazahnya hilang. Bukan berarti tidak mati, tapi dihilangkan jenazahnya. Salah seorang ni, tak apa kita saya sebut ni sebab diceritakan di Negeri Sembilan, orang panggil tuang tulis. Tu salah seorang. Orang cerita ada lagi, bukan seorang tu je. Orang bila tanah hilang jenazah dia. Itu salah satu kekeramatan yang Allah beri kepada mereka ni. Dan banyak lagi lah kisah. Tapi walau macam mana pun Ustaz, awliya-awliya hebat macam mana pun, dia tak ditanding. Nabi memang tak ditanding. Lepas tu sahabat pun ditanding. Bahawa tu baru dia. Betul. Sebab apa saya kata ditanding? Masa baru ni kita dengar Ustaz. Jadi mana dia beritahu dalam masjid ni, kalau kita punya pandangan Ustaz, kita kata orang biasa ni tak ada yang tak ada dosa kecuali Nabi. Salah dia kata pegangan. Jadi macam kita punya pegangan sekarang ni, Nabi saja masuk, orang biasa ni yang sebut kan ada akan ada dosa. Kalau kita punya pegangan gitu, seolah-olah salah dia kita Ustaz. Sebab dia kata ada manusia yang tak ada dosa. Macam mana tu? Gini, yang terpelihara daripada dosa ni Nabi saja. Memang tu tak boleh nak lagi dah. Yang bertaraf maksum hanya para Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam. Yang lain daripada Nabi itu, mereka ni ada keberangkalian melakukan dosa dan ada dosa-dosa mereka ni. Cuma tinggal lagi mereka ni disebut, diistilahkan oleh ulama tasawuf sebagai mahfuz. Di sinilah orang kadang-kadang dia keliru, dia tuduh tasawuf ni ajar jangan salah. Dia kata awliya ni mahfuz, sudah dia tak ada dosa macam para Nabi. Itu silap faham, tafsiran salah. Yang dimaksudkan dengan maksum ni, yang merupakan status para Nabi dan Rasul,
mereka ni terjaga dari sebarang dosa. Sebarang dosa. Mereka tak ada dosa langsung, para Nabi dan Rasul. Dan itu adalah khilaf. Apakah sebelum mereka diangkat menjadi Nabi ataupun setelah mereka diangkat menjadi Nabi. Itu ada khilaf sikit. Tapi secara mudahnya, dalam i'tikad kita ni, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, bahawa para Nabi dan Rasul statusnya maksum, tak ada dosa sikit. Para Nabi dan Rasul. Adapun manusia ni, maka secara umumnya mereka ni tidak maksum. Berarti ada kemungkinan buat salah dan dosa, dan ada salah dan dosa. Besar kecil cerita lain, sikit banyak cerita lain, tapi ada. Cuma di kalangan awliya ni, Allah Ta'ala muliakan mereka dengan mahfuz. Apa arti mahfuz? Iaitu mereka ni bukan ada buat salah, buat dosa, tapi mereka cepat sedar. Lalu mereka baiki, mereka betul, mereka taubat. Maka kesalahan mereka itu semacam terhapus. Tapi bukan berarti tak ada salah, tetap ada. Itu dia. Itu maksudnya. Tetap ada. Dia nak lagi sebagai manusia ni. Cuma awliya, kemuliaan Allah bagi kepada mereka ni, mereka tidak berlarutang buat salah, buat dosa. Kalau berlaku pun kadang-kadang, dalam keadaan-kadang mereka tu tak sengaja, mereka tu lupa, mereka tu salah dan macam-macam. Ataupun berlaku dalam keadaan tertentu, terbabas seketika, mereka cepat balik kepada asal. Maka mereka betulkan istighfar taubat, maka ibarat file itu ditutuplah ibaratnya. Itu maksudnya. Tapi nak kata tak ada salah dosa, itu bukan. Tetap ada. Cuma mahfuz ni, ini antara kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada golongan awliya. Jadi jangan samakan istilah mahfuz dengan maksum, lain. Mahfuz ni bukan, tetap dia ada salah dosa, tapi dijaga oleh Allah. Mereka tidak berkekalan, dan mereka kalau buat salah pun mereka akan betul balik, bagi balik, bersih semula. Tapi ada salah, ada kemungkinan buat salah, tetap ada. Ada pun maksum, tak ada. Memang sudah ditetapkan Allah, tidak ada sebarang dosa dan kesalahan. Maka terbit baginya mata air jika ia berkehendak akan yang demikian itu. Baik. Dan barang di mana ia duduk turun pada suatu tempat, yakni di mana tempat dia pergi duduk, nescaya diturunkan baginya itu hidangan. Mari hidangan. Maksudnya berlaku pada setengah mereka itu, bukan berlaku pada semua orang. Maksudnya apa yang disebut ni contoh antara apa yang pernah berlaku pada awliya. Tapi bukanlah setiap perkara ni berlaku pada setiap wali, tidak. Ada di antara mereka itu diberikan kelebihan Allah macam jalan atas air. Ada di antara mereka itu diberikan kelebihan oleh Allah jarak yang jauh dapat dilalui dalam tempoh yang singkat. Apa yang tak berlaku pada wali lain berlaku pada dia. Itu maksudnya. Jadi hal ini disenaraikan. Antaranya tadi didatangkan hidangan. Dan kita tak pelik lah, pada sejarah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihissalam, Nabi Isa pun turun hidangan. Bila Nabi Isa berdoa kepada Allah, bila kaum dia minta ni, pengikut dia minta ni, sebagai tanda nak menguatkan keyakinan ni, dia berdoa kepada Allah, turun hidangan dari langit. Itu berlaku pada Nabi Isa. Dan kaedahnya, kaedah ulama ahli tasawuf, bukan ulama ahli tasawuf, kaedah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bahawa sesuatu yang harus menjadi mukjizat para Nabi itu harus menjadi keramat para wali. Harus menjadi keramat para wali. Itu kaedah yang dipegang oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Termasuklah menghidupkan yang mati. Mungkin tidak sebelah, tapi sejarah sudah mencatatkan ada pernah berlaku benda-benda ni kepada orang-orang yang bertaraf awliya ni, bukan Nabi. Turun baginya itu hidangan jika ia mengqasad akan dia, seperti yang pernah berlaku antaranya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirruh. Dalam musafir dia tu mari hidangan, ada hidangan dia tu. Dan bukan berlaku pada dia saja, seperti yang dilaporkan, yang disebut dalam kitab-kitab tawaqat ataupun kitab-kitab manaqib auliya ni, berlaku pada sejumlah di kalangan awliya ni. Mari hidangan yang di luar jangkaan, yang tidak disangka-sangka, di tempat yang tak ada orang, tak ada benda-benda, ada hidangan. Ini antara keramat yang pernah berlaku pada awliya.
Baik, wattasi'ata asyara al-qiyadatu wal wijahatu ala babi rabbil izzah. Fayabtaghi al-khalqu al-wasilata ila Allah ta'ala bi khidmatihi. Wa yastanjidu al-hajati min Allah ta'ala bi wijahatihi wa barakatihi. Artinya, keramat yang ke-19 adalah bagi orang yang menjalani akan tarekat ahli sufi ni, yakni orang yang menyelami menghayati perjalanan ahli tasawuf ni, kebesaran dan kemegahan atas pintu Rabbul Izzah, yakni Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada dia sebagai wasilah dalam hubungan manusia dengan Allah. Macam kita kau, orang yang berkedudukan lah dalam hubungan. Kalau menteri besar kau, adalah orang rapat dengan dia tu yang kita boleh ambil manfaat syafaat. Ataupun kalau raja kau, adalah orang rapat dengan dia tu yang mana lubang-lubang tu boleh digunakan untuk syafaat, boleh. Kalau dunia berlaku macam tu, dalam urusan agama pun ada sistem ni, syafaat ni. Jangan kita nafikan syafaat. Sekalipun kita jangan baca sekerat ayat Al-Quran. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Baca ujung tu sekali. Tidak ada seseorang pun yang memberi manfaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Ada kecualinya. Jadi sistem syafaat ni berlaku. Sebab itu salah satu yang menyelamatkan kita di akhirat atas kesalahan dosa kita adalah dengan syafaat. Antara dengan syafaat. Manusia ni kalau dia buat salah, buat dosa, dia tak taubat masa dia hidup, maka dia akan tanggung di akhirat. Kecuali dengan sebab-sebab tertentu. Kalau dia bertaubat, mencukupi syarat taubatnya tu, kata Al-Ghazali, memang terhapus. Itu pun masih ada khilaf lagi. Sebahagiannya mengatakan zon yang tinggi, harapan yang sangat tinggi, terhapuslah kalau dia bertaubat yang penuh syaratnya. Tapi ada pendapat di antara mereka tu kata tak mestinya lagi. Tak semestinya. Ada yang mengatakan kalau dia bertaubat dengan cukup syarat, pasti dihapus dosanya tu. Itu. Tapi ada juga segolongan mereka tu yang berpendapat tak pasti lagi. Tapi zon yang sangat tinggi lah, terhapus dosanya. Tak apa, itu khilaf ulama. Cuma bagi yang tidak bertaubat ni macam mana? Nak pelepah dia tu. Maka salah satu yang menyelamatkan dia, melepaskan dia daripada seksa akibat dosa yang tidak ditaubat, salah satu dengan sebab syafaat. Dengan sebab syafaat. Dan itu merupakan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi oleh kerana sudah masuknya Isyak, kita pertisakan dulu dan insyaAllah akan bersambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.